بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المقربين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai muka surat 49 kah? Ya. Tak mana macam mana? Fir'aun. Masalah bawah sekali. Masalah jikalau adalah pada satu dusun itu, kan? Jikalau ada pada satu dusun masjid, kemudian maka binasa kampung kelilingnya, maka jadi asing sendirinya. Tetapi orang pergi datang jua masjid pada semayang itu, maka adalah hukumnya sahlah didirikan Jumaat padanya. Dan jikalau jauh daripada kampung orang sekalipun, kerana tinggal ramainya sebab pergi datang orang padanya, maka jadilah ia seperti yang antara Imran, maka iaitu dibilangkan daripada Imran kampung jua. Ini dia takdir masalah ni. Kalaulah satu tempat tu, dusun ni dikira apa? Dusun ni dia kira macam kampung jugalah, kan? Kalau kata dusun ni macam kampung juga. Qaryah, balad. Qaryatun juga kampung. Balad tu besar sikit, negeri. Jadi ditakdirkan pada satu dusun tu ada masjid, dia kata. Kemudian binasa kampung sekelilingnya. Binasa kampung kelilingnya tu binasa. Maknanya masjid, macam kita kata tu lah, Masjid Baitur Rahman tu. Ingat tak? Di Aceh tu. Masjid tu, masa terjadi tsunami tu, masjid tu saja tinggal. Hak lain tu, bangunan semua runtuh. Semua runtuh. Saya dah nak pergi Aceh 2 kali. Aceh tu. Jadi mereka tunjuklah replika masjid saja, yang lain semua runtuh habis. 10 tahun lepas tu baru naik. Saya pergi tahun yang ke-10 tu naik balik. Jadi contoh gitulah kan. Kampung tu, masjid tu, ada kampung, ada dusun, ada penduduk. Tiba-tiba bila jadi sesuatu, binasanya kampung tu sehingga masjid. Orang ni dah pindah dah duduk jauh dah. Jauh daripada masjid tu. Tapi depa duduk mai juga. Kan duduk mai juga masjid tu. Jadi maka jadi asing sendirinya tu. Masjid tu terasing. Makna seolah-olah masjid tu dah tak ada dah. Dia punya orang panggil penghuni, penduduk tetap tak ada. Bermustatir tu tak ada dah. Tetapi orang pergi datang juga. Maknanya orang duduk mai juga masjid tu. Pergi balik juga. Jauh lah. Kan? Orang pergi datang juga masjid itu, maka adalah hukumnya sah didirikan Jumaat. Masjid tu, kelilingnya tu dah tak ada rumah dah habis dah. Binasa dah kampung tu. Tapi orang mai juga walaupun orang duduk jauh. Dan jikalau jauh daripada kampung orang sekalipun, kerana tinggal ramainya, sebab pergi datang orang pada, masih lagi ada orang mari kan di masjid tu masih lagi. Sebab dulu memang ada pun. Maka jadilah ia seperti yang antara Imran sempadan. Maka itu dibilang daripada Imran kampung juga. Sempadan juga, dikau sempadan.
Dikira kampung tu dulu ada masjid. Binasa habis dah penduduk-penduduk tu, maka mereka ni berpindah lah, duduk jauh-jauh sikit. Jadi mereka mari juga ke masjid tu, mari juga ke masjid tu. Jadi mereka duduk jauh-jauh ni dianggapkan sebagai sempadan Korea, sempadan negeri tu. Mereka main situ. Masjid tu masih lagi sah didirikan Jumaat dengan bilangan-bilangan orang tadi itulah. Walaupun jauh. Jauh tu maksudnya apa? Jauh tu maksudnya tak kedengaran. Bila diazankan tak kedengaran. Jauh dah tu. Jadi kita kata daripada sini ke Kemunti lah kata ni. Kuasa bertumpat dah tak ada. Sehingga orang tu Kemunti je ada. Orang Kemunti tu main sini. Maka di Kemunti tu adalah sempadannya tu. Kalau kita nak tengok daripada segi apa contoh kan. Contoh kita dululah. Dulu ni betul-betul Masjid Kemuntin ya. Yang ada tu Masjid Kemuntin. Kan Kampung Rahmat mari Kemuntin, Expo pun mari Kemuntin, Kampung Pinang, Kampung Jana mari ke Kemuntin, semua Kemuntin belakang. Jadi jauh tak tempat tu jauh. Kalau azam pun tak dengar. Tapi orang Kampung Pinang, Kampung Jana, Expo kan, orang mana lagi kan? Tu Lake View apa semua tu, itu dikira anak Korea. Maknanya boleh dibilang ahli Jumaat walaupun duduk jauh. Yang ni isu ni yang kita baca ni, masjid ada, penduduk ada, kampung, kebun tu, dusun tu, kan dusun, orang kata dusun tu ada penempatan situ. Tiba-tiba musnah kampung tu sehingga masjid saja. Kita bayang masjid apa ni Aceh tu kan. Jadi maknanya penduduk tu duduk jauh. Jadi penduduk tu mari juga semayang situ. Duduk pergi balik juga rumah ke masjid tu. Maka orang tu dirikan Jumaat tu sah. Dan tempat mereka itu dikira sebagai sempadan. Sempadan, Korea sempadan tu. Daripada masjid tu, tempat mereka duduk yang baru tu dikira sempadan bagi masjid tu. Walaupun mereka duduk jauh. Jauh tu bukanlah jauh maksud jauh sangat kan, tapi jauh tu maknanya kalau ikutnya besarlah negeri tu dah jadi macam satu balad negeri kan, tapi masih lagi boleh didirikan Jumaat di situ, sahnya tu. Masalah tiada sah berbilang-bilang Jumaat di dalam satu qaryah, satu kampung. Qaryatun kampung lah, satu kampung. Tiada sah berbilang-bilang Jumaat dalam satu kampung. Kita katalah kan, kampung Sungai Relung. Kan kampung Sungai Relung. Kampung kecil kan, kampung kecil kan Sungai Relung. Kecil kan. Dia dibina satu je. Mencukupi akan penduduk kampung tu, satu tempat je. Menempati dah, cukup dah. Kan, cukup dah. Baik. Boleh tak kita buat dua? Dia kata tiada sah. Tiada sah berbilang Jumaat. Tak boleh buat dua Jumaat, dua tempat. Kampung tu perlukan kepada satu saja tempat. Mencukupi dah bilangan penduduk yang ada situ, cukup dah untuk satu masjid. Jadi kalau buat dua tak boleh. Kalau buat dua timbul masalah. Kalau buat tiga timbul masalah. Tiada sah berbilang-bilang Jumaat di dalam satu qaryah melainkan kerana hajat. Bila sebut hajat ni keperluan. Bila kata hajat ni satu keperluan. Siapa yang nak melihat keperluan ni? Pihak yang berkuasa lah. Pihak yang berkuasa, pejabat agama contohnya. Mereka lah akan melihat perlu atau tidak. Qaryah itu dibuatnya dua tempat untuk didirikan Jumaat. Tiga tempat untuk didirikan Jumaat contohnya. Perlu atau tidak? Sedangkan asalnya satu je. Boleh tak buat dua? Tengok hajat tak? Perlu tak? Keperluan tak itu? Maka setengah daripada hajat itu, setengah daripada keperluan itu. Apa dia? Sukar, payah nak berhimpun pada satu tempat.
Pasal apa? Payah nak berhimpun satu tempat. Tempat tu macam mana? Dengan sebab picik, sempit tempat itu. Contohnya katakanlah bangunan tu hanyalah boleh dimuat lebih kurang kita kata 100 orang dia. Sedangkan penduduk situ sudah bertambah bilang-bilangan dia. Tahun demi tahun dah bertambah bilang-bilangan tu. Maka dah tak terlebih dah. Tempat tu tak terlebih dah. Nak didirikan Jumaat. Jadi kesukaran, payah nak berhimpun, susah. Jadi boleh tak kita buat dua? Pejabat agama, dia akan menilai daripada segi susah nak berhimpun. Kalau kata nak diri Jumaat ni tuan-tuan, boleh saja kita dirikan jalan raya pun boleh. Boleh. Tapi dia mengambil daripada sudut keselesaan. Keselesaan jemaah. Sebab tu kalau kita nak main jemaah, apa yang kita nak selesa? Badan kita bersih, bau-bauan kita, pakaian kita. Sebab tu orang yang tidak ada kebersihan dilarang masuk ke masjid. Orang yang ada bau-bauan yang tidak menyenangkan jemaah dilarang. Nabi larang sahabat-sahabat yang makan bawang, kan? Yang bau mulut mereka itu. Jadi makna tak dibenarkan. Jadi makna begitu juga ketiakiahnya. Adakah mereka tu selesa nak sembahyang di luar apa semua ni? Dengan gangguan hingga bangarnya, dengan gangguan macam-macamnya. Jadi hanya keselesaan macam kita ni dalam bangunan selesa. Jadi dalam bangunan ini pun dah sesak. Dah sesak dah, tak boleh dah. Jadi di sinilah harus kita dirikan di dua tempat, hajatnya dua tempat. Jadi kalau tak ada lah penguasa, tidak ada jabatan agama Islam tu, hukum tu bolehlah kita gunakan sebagai kabilah, ketua kampung, ketua kabilah, ketua kaum itu dia memfasilkan. Ini satu puak, ini satu puak. Hampa buat jemaat sana, jemaat sini, boleh. Tapi situasi kita hari ni, kita ada jabatan agama Islam, majlis agama Islam, kan? Jadi mereka lah yang akan menentukan sama ada boleh ataupun tidak didirikan Jumaat di tempat-tempat yang telah keperluannya, perlunya keperluan itu. Di antaranya suka berhimpun satu tempat tu. Sebab picik tempat itu sempit. Sama ada tempat itu masjid atau madrasah atau tempat perhimpunan sembahyang berjemaah. Kan? Tak kira lah nama tempat tu masjid ke, surau ke, bangunan apa ke, tak kira. Sebab Jumaat bukan mestinya didirikan di masjid. Bukan didirikan masjid, di padang boleh, di bangunan bukan masjid pun boleh dirikan, tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Kami dulu di Batu Kurau tu, masa masjid Batu Kurau nak buat baru tu, semayangnya di mana? Di kantin sekolah. Tu saja. Mayang tu di kantin sekolah tu saja tu. Mayang tu. Dah buat tu baru pindah balik. Macam di Masjid Maimun. Masjid Maimun masa buat projek nak buat pembesaran dan juga renovation di Masjid Maimun tu, 2 tahun semayang di pondok saya. 2 tahun. Jadi saya pun dibagilah mempelawarlah Masjid Maimun. Kalau tak ada tempat, mai di pondok saya tu. Saya ada satu dewan, ada satu surau. Kan, kalau nak dikira dewan tu boleh mengisi 400 orang lebih. Surau 200 orang lebih. Celah-celah surau dewan tu pun boleh isi lagi 200. Jadi hampir 1000 orang boleh isi. Boleh panjang kan daripada dewan tu. Jadi tak semestinya masjid. Cuma istilah masjid jami' dengan masjid ghairu jami', bukan jami'. Masjid jami' itu masjid yang didirikan Jumaat, masjid ghairu jami' itu masjid yang bukan diri Jumaat. Tapi kita ni tak ada masjid ghairu jami' dikatakan. Masjid saja kan. Semua masjid mereka.
Jadi istilah masjid ghairil jami' tu ada di dengan negeri Arab adalah. Kita sih pakai surau. Kan madrasah ada. Jadi tak kira lah tempat nak dirikan Jumaat tu masjid atau madrasah ataupun tempat perhimpunan dah sendat dah. Tak boleh dah. Jadi orang jadi rimah nak berkumpul. Sehingga kan orang buat alasan tak mau Jumaat. Ketika itu penguasa ataupun mereka yang ada diberi autoriti, bolehlah. Mereka itu mengasingkan bagikan dua tempat kerana hajat. Satu daripada yang perlu hajat tu sukar berhimpun. Hari ni pun memang kita tengok banyak tempat dia Jumaat. Di Kemuntin saja pun dah berapa dah. Hampir 10 tempat dirikan Jumaat ni. Kalau nak kira daripada Masjid Kemuntin, Masjid Expo-nya kan, masjid saja pun. Masjid Maimunnya, Masjid Batu Empat, masjid itu Bukit Jananya. Kan? Dah diri macam-macam masjid dah. Baik. Suka nak berhimpun. Iaitu atau tempat perhimpunan sembahyang jemaah daripada ketiadaan menghubung akan dia oleh menyakiti padanya. Tidak. Jadi berkaitan dengan suka nak berhimpun ni kerana apa? Kerana menyakiti. Menyakiti itu makna kita tak selesa. Seperti panas. Kan panas. Kita berkata, zat je panas. Yalah, zat lah tapi panas. Jadi orang tak selesa. Bila tak selesa, tidak ada khusyuk dalam sembahyang. Bila tak ada khusyuk, bermakna kejayaan pun tak ada. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Ni kita buat aircon ni bagus lah. Bagi sejuk, bagi khusyuk. Kan? Macam-macam. AJK, masjid, surau kan? Buat macam-macam. Aircon lah, karpet lah, apa lagi pada. Nak bagi selesa. Kan? Supaya selesa sembahyang tu. Jadi kalau di luar daripada tempat pembinaan, hujan, panas, hingga bangar, najis, jadi tak selesa. Jadi kita boleh buat dua tempat yang lain. Buat dua tempat atau satu tempat untuk kita nak bagi keselesaan kepada jemaah. Kita tengok Nabi sebut kan, di antara hadis Nabi sebut, apabila datang azan, apabila datang iqamat, kan, hadirnya makan. Apabila datang makan malam, bila datang makanan, tiba-tiba orang azan, orang qamat nak sembahyang, kamu dahulukan makan. So makan. Sebab apa? Ailah dia, sebabnya nak bagi sembahyang tu kosong. Kalau kamu lapar nak pi sembahyang, orang tengah qamat lapar ni, kita pi sembahyang juga sedangkan perut lapar, dia tak kosong. Begitu juga kalau mengantuk, tidur dulu. Kalau letih, rehat dulu. Barulah kita sembahyang. Sebab asal sembahyang itu dikenakinya khusyuk. Begitu juga dengan perhimpunan. Dia nak kepada khusyuk. Kalau panas umpamanya ataupun sejuk, yang bersangatan. Keduanya, panas dan sejuk yang bersangatan. Kan? Kita ni di Malaysia ni panas-panas pun masih lagi orang kata ada lagi orang kata apa? Tidak keterlaluan. Kan, tak lawan. Orang kata tak tangkap di orang kata haba yang panas kan. Tapi tuan-tuan mungkin pernah rasa, saya pernah rasa juga kepanasan yang begitu perik ketika mana di Madinah dulu ni. Panas. Di Mekah pernah kan sampai mencecah hampir 50 darjah. Kan masa tu buka pintu hotel tu, dia punya masuk tu macam bahang tu. Orang buka cepat-cepat pakai kata tutup lekas. Kan. Aircon tak duduk. Tu panas. Sejuk pun saya pernah merasai. Di tu belum sejuk salji, tapi sejuk ada darjah, tak salah saya, tak ingatlah masa tu pun. Tapi di Jordan sekali, di Mesir sekali, dia tangkap kaki ni, tak boleh duduk saja, kena berjalan. Jalan tu kena kelepiak kaki.
Duduk saja ni dia jadi macam nak keren tu. Oh, sejuk. Saya pernah duduk di luar hotel di Jordan tu, masa tu di Singapura Jordan pergi umrah. Duduk di luar tu, saya lawan sejuk. Tak boleh. Dia main semacam tu. Masuklah hotel. Sejuk. Jadi itulah keadaan panas dan sejuknya. Baik, kalau kita kata negeri kita ni panas biasa, tak apa sangat, sejuk tak apa sangat dia. Dia ada orang yang boleh, ada orang juga tak boleh. Ada orang tak boleh aircon. Tak boleh. Dia aircon dia pasal kering apa semua kan, tak boleh. Dia tengok keadaan. Sebab tu dia kata panas dan sejuk yang bersangatan. Maka ketika itu harus pada ketika itu berbilang-bilang. Boleh buat 2 tempat, 3 tempat dengan sekira-kira hajat. Kalau dah agak ramai sangat, buat 2-3 tempat. Inilah pejabat agama buat kita ada didirikan surau Jumaat kan. Surau Long ada diri Jumaat. Masjid ada diri Jumaat kan. Surau Bukit Jana ada diri Jumaat. Masjid Bukit Jana ada. Di Masjid Maimun ada. Masjid Surau Kampung Pinang pun ada. Sebab ini kita kena berbayang keadaan macam ni. Itu kita benda tu ada di dalam kitab dan ada dalam hukumnya dan telah diputuskan oleh Jabatan Agama Islam mengikut keadaan. Sebab tu kita pun janganlah kadang-kadang mengikut apa ni orang katakan dalam YouTube ke WhatsApp ke macam-macam tuduhan-tuduhan melulu kan kepada pihak-pihak yang berkuasa. Tak. Mereka ada sebab-sebab tertentu lah kan. Walaupun kita rasa mungkin pandangan mereka itu berbeza dengan pandangan kita sebab mereka ada mesyuarat dan di antara mesyuarat itu pakar-pakar macam-macam lah. Mereka cuba mengikut yang orang kata yang terbaik lah, terbaik. Kita ni kadang-kadang bukan pakar pun kan, kita cok sendiri kan. Itu masalah. Jadi saya berjumpa dengan banyak-banyak orang sebut begitu begini apa semua. Saya kata kita ada agensi-agensi yang tertentu yang diberi tanggungjawab. Kalau bidang agama, Majlis Agama Islam, bidang ni macam-macam lah kan. Kita mungkin satu bahagian yang kita tahu, mungkin 2-3 bahagian kita tak tahu kan. Baik, dalam bab ni boleh dibuat berbilang-bilang Jumaat. Berbilang-bilang tempat untuk mendirikan Jumaat. Kan. Maka tiada mengapa pada ketika itu. Baik, kalau kata satu tempat itu asalnya satu Jumaat, tetapi hajat. Hajat apa? Orang dah ramai, kita kata, senang kita. Orang dah ramai. Dia perlukan kepada 2 tempat. Sebab satu tempat tu dah sendat dah. Dah crowded dah. Sesak dah. Jadi buat 2 tempat. 2 tempat tu kerana hajat. Memang syarak agama meluluskan. Buat 2 tempat, lulus. Sebab sesak, buat 2 tempat. Baik, macam mana keadaan yang Jumaat yang dahulu dan kemudian ni? Tak timbul dah masa tu. Maka tiada mengapa, tak ada masalah. Pada ketika itu, terdahulu sama ada mana-mana yang dahulu ke tempat masjid dulu. Surau ni kemudian. Surau dulu, masjid ni kemudian. Tak timbul masalah dah. Ataupun bersamaan, masjid pukul 1.40 semayang, surau ni pun 1.40 semayang juga dalam satu qaryah. Ataupun yang kemudiannya, yang ni kemudian. Kan? Dia tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Jadi bila dapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam, satu kampung itu asalnya satu masjid, satu tempat di Jumaat. Bila dapat kebenaran daripada agama Islam, 2 tempat itu dibenarkan untuk dari Jumaat. Tak timbul lagi dah siapa dulu siapa kemudian. Tak timbul. Padahal kalau tidak mendapat kebenaran daripada Jabatan Agama Islam, khususnya tak dapat kebenaran, satu tempat tu satu je. Contohnya di kawasan Kampung Jana, Kampung Pinang, di Kampung Jana, Masjid Maimun. Satu tempat je.
Kan? Ataupun kita tempat. Tiba-tiba ada tempat lain yang dirikan Jumaat. Bila tempat lain dirikan Jumaat, dengan tidak ada kebenaran daripada Jabatan Agama Islam, tidak ada sebab untuk dirikan dua Jumaat, maka di sini kita kena tengok siapa dulu tu imam yang takbir sembahyang Jumaat. Allahu Akbar. Siapa dulu? Tempat ni ke? Tempat ni ke? Kalau tempat A dulu, maka tempat A saja sah. B tak sah. B kena buat zuhur. Tapi sudah diberi kebenaran, tempat A dan tempat B ni, mana dulu kemudian pun sah. Tak ada masalah. Mana dulu kemudian sah. Sebab sudah dapat kebenaran kerana berhajat, keperluan untuk didirikan dua tempat. Dan yang diaktibarkan, yang dikira, dan yang diiktibarkan, yang dikira, yang terpakai. Sukar berhimpun itu orang yang ghalib hadir mengerjakan Jumaat. Orang yang ghalib, orang yang tak dapat tidak hadir untuk sembahyang Jumaat. Bukan dikira kepala dengan perempuan tu sekali tak. Nak nikah kampung tu berapa orang? Kampung ni ada 3,000. 3,000 takkan muat satu masjid tu. 3,000 campur dengan hak baru beranak semalam. Hak baru beranak semalam mana nak main Jumaat? Campur dengan orang perempuan. Campur dengan kanak-kanak. Tak boleh lah. Siapakah yang ghalib datang Jumaat? Orang lelaki. Yang bermaustatin, yang bermukim. Berapa ada? Kan? Kapasiti tu cukup tak dia Jumaat? Berapa boleh hitung Jumaat? Berapa boleh kapasiti Jumaat tempat tu? Tempat ni kalau ikutnya adalah 400 orang. Baik, berapa ahli Jumaat yang ada situ? Yang ada situ ni 280. Muat lah. Kan? 300 muat. Tak betul. Kalau ada 600 yang boleh muat 400, 200 lagi ni. Tak boleh lah. Boleh buat dua tempat. Boleh buat dua tempat untuk dirikan Jumaat. Sama ada ahli Jumaat atau tiada. Kan? Oleh hadir Jumaat sama ada Jumaat atau tiada. Seperti saya, kanak-kanak dan perempuan. Hingga jikalau adalah ghalibnya. Kan? Kalau perempuan tu ghalibnya datang Jumaat. Kan? Nanti bakal suka berhimpun tu orang yang ghalib ada Jumaat. Kan? Sama ada ahli Jumaat ataupun tiada. Baik, sahaya tu ghalib hadir tak? Hadir. Hadir tak apa, kira. Okey, kanak-kanak hadir tak? Hadir. Tak apa, kira dengan dia. Perempuan hadir tak? Perempuan kami hadir. Baru kira. Kalau kanak-kanak sahaya perempuan yang bukan ahli Jumaat, tak dikira. Mereka pun tak mari. Tak payahlah kira. Tapi kalau mereka pun mari, tapi mereka tak dikira sebagai ahli Jumaat. Tapi kalau mereka pun mari, ghalibnya mereka hadir, kena kira. Kira kapasiti dia tu. Tapi janganlah pula sampai tempat tu orang kata 200, tiba-tiba yang mari orang perempuan tu sampai 100, kan 60 hingga 40 aja orang lelaki. Tu tak boleh macam tu. Biar yang nak kondak benda tu orang lelaki. Orang perempuan ni tumpang, kanak-kanak ni tumpang, sahaya ni tumpang. Bila sah Jumaat itu, sahlah Jumaat orang perempuan. Bila sah Jumaat itu, sahlah kanak-kanak semayang. Bila sah Jumaat itu, sahlah sahaya yang semayang. Tapi kalau berhimpun sahaya saja yang semayang, yang tumpang tu laki-laki, maksudnya sahaya tu ada 60 orang contohnya. Laki-laki ada 20 orang yang bermustatin ni, yang merdeka ni. Tak sah di Jumaat. Kalau ikut pendapat 40 orang kan. Ataupun kanak-kanak tu ada dekat 50 orang. Kanak-kanak 50 orang. Laki-laki main tumpang 20 orang. Laki-laki yang dewasa ni. Pun tak sah Jumaat juga. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan ramai. Perempuan ada 60 orang. Laki-laki ada 20 orang. Memang 80 orang. Tapi 20 orang laki-laki itu tak mencukupi untuk dijadikan sebagai quorum untuk dirikan Jumaat. Jadi tak cukup.
Jadi dia kendakinya ghalib tu maknanya kita tengok perempuan ada mari tak? Ada. Okey, kanak-kanak ada tak? Ada. Depa ni ghalib mari tak? Ghalib mari. Ghalib mari boleh. Dikira. Hingga jikalau adalah ghalibnya, kan. Bersalahan masanya. Maka kita iktibarkan pula pada masanya tu. Maka masuk dalam kata sukar berhimpun pada satu tempat itu jikalau adalah antara mereka itu perkelahian. Yang tu yang kedua. Baik. Yang keduanya yang boleh didirikan Jumaat itu, yang keduanya kalau ada perkelahian, tak boleh berjumpa. Puak ni tak boleh berjumpa dengan puak ni. Puak ni tak jumpa. Kalau berjumpa puak ni nak bergaduh umpamanya. Tak boleh jumpa. Maka boleh didirikan dua Jumaat. Puak A hampa sembahyang di tempat A. Puak B sembahyang tempat B. Gitu bergaduh kan. Iaitu perkelahian berperangan yang perang. Perkelahian ni bergaduh ni ada dia punya tahap dia. Kan? Ada macam kita lah bergaduh, tapi bila main masjid ni duduk sebelah pun boleh. Kita tak ada masalah sangat kan. Bergaduh parti je. Kan. Gaduh parti je. Tapi kalau main masjid ni tak ada masalah. Kan. Duduk sebelah macam dah. Assalamualaikum. Tak ada masalah. Ni pergaduhan sampai mendatangkan perkelahian. Maknanya boleh membunuh. Boleh mencederakan. Bergaduh kan. Bertumbuk. Maka ketika itu diharuskan pula berbilang-bilang Jumaat. Berbilang-bilang masjid Jumaat. Berbilang-bilang tempat diri Jumaat. Pasal pergaduhan. Di mana ke saya tak ingat. Tapi di belah Perak kita lah kot. Ada juga isu ni. Terjadinya kan. Pergaduhan. Dan serta harus berbilang-bilang itu. Baik. Boleh tak dirikan dua Jumaat? Boleh. Pasal apa? Sukar kita nak kumpul satu. Yang kedua sebab pergaduhan. Maka buatlah dua tempat. Satu orang puak sini, satu puak sini pasal suka bergaduh, berkelahi. Tak boleh jumpa, nak taki. Kata. Ataupun kerana ramai sangat didirikan satu puak A, satu puak B didirikan. Satu di masjid ni, satu di surau ni contohnya. Boleh tak? Boleh. Baik. Dan walaupun harus didirikan berbilang-bilang itu, dan serta harus berbilang-bilang itu, berhenti tentu. Dan serta harus berbilang itu disunat, diiringi dengan zuhur. Bagi siapa? Bagi orang yang jatuhnya, berlakunya, ataupun sembahyangnya itu kemudian. Kemudian itu. Yang mana yang kemudian? Kan? Yang ni kita kena pasti sekolah. Contoh gini lah. Contohnya kita sekarang ni ada masjid, ada surau diri Jumaat. Dua-dua tu dapat kebenaran daripada jemaah agama Islam. Bila dua-dua tu dapat kebenaran, mana-mana dulu, mana-mana kemudian pun asalnya sah dua-dua. Masjid takbir imam 1.40. Allahu Akbar 1.40. Surau Allah imam Allahu Akbar 1.41. Maknanya masjid takbir dulu. Surau takbir kemudian. Tak ada masalah, dua-dua sah. Itu asal hukumnya tu. Sebab dapat kebenaran kerana hajat. Kita kata situasi kita macam itulah, dapat kebenaran kerana hajat. Baik. Walau bagaimanapun dia kata, walaupun boleh dibuat tu, maka sunat diiringi dengan zuhur orang yang jatuh kemudian. Itu. Maknanya di surau tadi 1.41. Orang di surau tu eloklah. Kalau lepas sembahyang Jumaat, lepas sembahyang zuhur. Gitu kan masuk dia tu. Ataupun bersamaan. Ataupun masjid 1.40, surau 1.40. Memang dua-dua sah. Sunat diiringi pula dengan zuhur. Itu sunat. Betul. Ataupun syak pada dahulu dan kemudian tu. Kan? Dan bersamaan. Syak pada dahulu. Siapa dulu? Siapa dulu? Hampa dulu ke kami dulu?
Siapa kemudian dengan atau bersamaan. Maka sunat diiringi keduanya kerana mengeluarkan khilaf yang menegah tu. Nun tak ada tu. Yang menegahkan berbilang-bilang mutlaqan. Jadi ada ulama yang sama sekali dia kata tak boleh buat 2 Jumaat 1 Qaryah, tak boleh buat. Itu ada ulama ada tu, tapi pandangan mazhab kita Syafi'i boleh, diharuskan, dibolehkan, itu dia. Jadi kita nak ceritanya kalau berlaku isu macam ni, hukumnya sah kedua-dua tempat itu sebab kena hajat. Bila kena hajat tu lepas sembang Jumaat, okey, tak ada masalah. Cuma di sini ada pendapat kata sunat iringkan pula dengan zuhur. Sebagai siapa? Bagi orang yang terkemudian takbir. Contohnya kalau masjid ni 140. Kan? Ada satu lagi kawasan masjid ni juga contohnya. Didirikan Jumaat. Berapa? 141. Depa tu kena iring zuhur. 140 tak payah. Kan? Kalau tak tahu apa takbir pukul apa? Tak tahu, tak ambil cam pun. Mana kita ada ambil cam dengar kan? Masjid pukul apa takbir? Tak tahu, Pak Imam tak. Saya pas baca khutbah, saya turun imam. Tanya surah pun tak tahu. Tak tahu mana duduk. Dua-dua sunat iringkan dengan zuhur. Sunat. Kan? Ataupun sama. Kami 140. Kami 140 juga. Bersamaan. Dua-dua sunat iringkan dengan bayang zuhur. Sebab apa? Sebab nak mengeluarkan khilaf. Ada ulama mengatakan tak boleh buat 2-3 tempat Jumaat dalam satu Qaryah. Tak boleh buat. Kok mana pun buat satu je. Walaupun dia orang panggil apa? Sesak yang berhimpun mereka itu dalam keadaan mereka semayang tu berpanjang-panjang. Dengan waktu panas ke, sejuk ke, tak kira ke. Satu tempat juga. Tak boleh buat 2. Itu pandangan bahagian ulama' dah kata macam tu. Sebab asalnya pun Jumaat ini berhimpun. Memanglah kalau kita tengok Jumaat ini berhimpun, jadi Qaryah itu eloklah berhimpun satu tempat. Macam kita semayang raya tuan-tuan kan. Semayang raya ni. Memanglah. Kalau bolehnya himpun satu tempat. Satu tempat. Maka di situlah timbulnya ukhuwah. Ikatan kasih sayang. Jumpa. Kan. Bertanya khabar kita. Tapi kalau kita berasing-asing ni. Puak ni saya tak apa. Tak mencapai maksud berjemaah atau tak sampai. Jadi ini pendapat ulama yang kata tidak tak boleh dirikan 2 Jumaat. 3 apatah lagi kan. Jadi dirikan 1 saja. 1 je. Lain 2, 3 tak boleh. Tapi sunat saja. Kan. Macam kita duduk sembahyang 2-3 tempat hari ni kan. Iringkan pula dengan zuhur. Itu je. Pasal nak mengambil pendapat ulama-ulama ni yang tak dirikan Jumaat. Jadi kalau tuan-tuan dah diri Jumaat dah dibenarkan di Jumaat, kan tak mau iring zuhur pun tak ada masalah. Itu dah kena sah lah. Kan? Baik, satu lagi. Dan hasil masalah yang tiada harus berbilang Jumaat itu padahal diperbuat berbilang juga. Baik. Maka jika jatuh keduanya bersamaan, bersama-sama takbir 2 imam itu, atau syak pada bersamaan, maka hendaklah dimulai Jumaat pada keduanya dengan berhimpun pada satu tempat. Supaya jangan lagi jatuh seperti yang dahulu pula. Dan hasil masalah yang tiada harus berbilang Jumaat. Katakanlah tempat itu tak boleh. Tak ada sebab nak buat 2 Jumaat. Tak ada sebab. Tiba-tiba pergi buat 2 tempat Jumaat. Kan? Tak ada sebab apa? Tak ada perkelahian, tak ada sesak-sesak pun tak ada. Tapi saja nak pergi buat 2 Jumaat. Bila pergi buat 2 Jumaat juga, yang ni yang kita nak kena tengok balik. Yang mana kumpulan yang sah. Kumpulan mana yang sah. Baik. Dan hasil masalah yang tidak harus berbilang itu padahal diperbuat berbilang juga. Katalah buat 2 tempat. Sedangkan tidak dibenarkan buat 2 tempat. Buat 2 tempat juga. Maka jika berlaku, jatuh tu berlaku.
jika berlaku kedua-dua tempat itu, tempat A, tempat B, bersamaan takbir dua imam itu. Satu masalahnya sama-sama. 140 tempat ni, tempat A, 140 buat tempat B ke. Allahu Akbar. Bersamaan. Satu. Kalau bersamaan. Baik. Ataupun syak pada bersamaan. Syak. Mana syak pada bersamaan ni? Kan? Tak tahu. Kita tak tahu yang dahulu kemudian. Tak tahu syak bersamaan. Maka hendaklah dimulai Jumaat pada keduanya dengan berhimpun pada satu tempat. Supaya jangan lagi berlakunya seperti dahulu itu pula. Maka lepaslah zimmahnya. Tanggungjawabnya dirikan. Baik. Atau jatuh terdahulu satu. Maka tidak ketahui ain. Tak tahu sebenarnya amal satu. Katalah tempat A atau tempat B. Tapi salah satu ni memang takbir dulu. Dengar Allahu Akbar. Baru dengar Allahu Akbar. Tapi yang mana satu jatuh. Yang mana satu berlaku awal tu. Mana satu yang dulunya. Atau diketahui akan ain tu. Tahu dah yang tu. Tapi lupa pula ayat mana pula dah kan. Maka lupa ia mana yang dahulu tu. Maka wajib mengulangi keduanya itu. Sembahyang zuhur. Ni kena perhati betul-betul lah masalah ni kan. Nak tengok keadaan. Jadi sebab itulah kita tak ada masalah sangat. Kita ni pasal ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam. Senang je. Kalau ada kebenaran tu ada lah. Kalau tak ada tu tak sah lah kita buat. Mudah macam tu. Jadi cuma persoalan ni timbul kalau katalah nak buat juga tanpa kebenaran. Dia menimbulkan masalah. Bagi yang kemudian yang terdahulu dan juga bersamaan tu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.